dan semua telah membayar iuran ahli untuk tahun keahlian untuk tahun 2024. Okey, kalau ada yang belum, maka tidak layak untuk pengundian. Itu implikasinya. So kalau masih ada lagi dalam grup usrah kita yang merupakan ahli tahunan, mungkin boleh dijadikan projek usrah untuk menjadikan dia ahli seumur hidup. Bolehlah kita bikinkan, insyaAllah. Dan seterusnya, dah cukup ahli korang, dan seterusnya kita perlu mencantik 2 orang pencatat minit. Hari ini Alhamdulillah kita ada 2 akhwat yang akan membantu, yang ada di sebelah kanan kita. Boleh kenalkan diri? Assalamualaikum, saya Suhaini binti Muhammad Rizwan. Nama saya Ain Syazwani binti Umar, menikah Ain. Ada Ani dan Ain, InsyaAllah akan membantu untuk catatan mesyuarat pada hari ini. Kita tiada, untuk tahun ni kita tiada pemilihan So tapi kita akan ada satu agenda pemilihan seterusnya, iaitu Dr. Faridah Hanim berpindah kawasan. Beliau merupakan silap SPR. Kita akan membantu, Dr. Faridah Hanim akan membantu SPR untuk satu pemilihan. Sebab untuk pemilihan AJK tak ada, tapi pemilihan untuk Timbalan Pengurusi Tetap yang telah berpindah kawasan. So kita untuk agenda yang seterusnya, so kita menjemput Ukti Dr. Faridah Hanim untuk mengendalikan sesi SPR untuk pengundian tersebut, penamaan dan pengundian. Yes, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi. So insyaAllah kita teruskanlah untuk pemilihan timbalan pengerusi tetap. So kita open kepada cadangan kepada akhwat untuk posisi ini. Okey, silakan Ukti Sarah. Saya Sarah, mencalonkan Ukti Nur Idayu Abdul Rahman sebagai calon timbalan pengurusi tetap. Ukti Nur Idayu. Ada dekat sini ke? Boleh angkat tangan. Oh, di belakang ya. Okey. Okey. So cadangan seterusnya. Okey, minta maaf. Itulah. Okey, ada sesiapa yang nak menyokong cadangan Ukti Nur Idayu? Okey. Makcik Bidah menyokong untuk cadangan yang pertama. Sarah Okay, so yang seterusnya, sekiranya ada cadangan lain calon pemilihan timbalan pengurusi tetap. Tak dengar, kuat sikit. Saya Nur Arifah mencalonkan cadangan. Ada menyokong ke memang? Ada menyokong ke cadangan ditutup? Akhwat juga boleh mencadangkan diri sendiri kalau ada yang volunteer. Boleh mencadangkan diri sendiri, volunteer untuk timbalan pengurusi tetap. Tak ada sokongan, so kita open lagi lah cadangan. Okay, cadangan seterusnya untuk timbalan pengerusi tetap. Okay, Makcik Mus macam nak bercakap je. Silakan. Mus cadangkan lah. Tak kau boleh cadangkan 1 bulan baru ada constitution. Ya, betul. Jadi kita open lagi cadangan. Tugasan timbalan pengurusi tetap tu dia tak berat selagi tiada isu. Dia mempengurusikan, takut dia punya tugas tu, job spec senang je. Tugas dia adalah untuk mempengurusikan mesyuarat agung sekali setahun, dan sekiranya ada mesyuarat
sekiranya ada isu-isu dan masyarakat khas. Dan timbalan pengurusi tetap ni adalah untuk menggantikan pengurusi tetap sekiranya beliau tiada di dalam kawasan tersebut lah. Tak berat pun. Pengurusi ada cadangan? Saya kena. Okay, macam nak cakap je Kak Aida. Saya nak mencadangkan diri saya sebagai timbalan pengurusi tetap. Okay, so cadangan seterusnya daripada Ejen ada jabatan kuasa, mana jika wanita. Jika wanita tak? Semua namanya cepat jika wanita. Assalamualaikum, saya Waliru. Cadangkan ditutup. Menyokong cadangan ditutup. Ya. okey dah. So maksudnya menangkan bertanding. So menang tanpa bertanding lah. Putih Nur Hidayu. Okey. Saya ucapkan pada Ustaz Dr. Farida berjaya menamatkan sesi ini dengan jayanya. Okay, Alhamdulillah diucapkan tahniah kepada timbalan pengurusi tetap yang baru sehingga sesi tahun 2020. InsyaAllah. So selamat menjalankan tugas. Alright, so seterusnya ini adalah antara aktiviti yang sangat kita tunggu-tunggukan sebagai ahli ikram sedang, wanita ikram sedang. Kita mencapah-capah kerja kita tapi kadang-kadang kita tak tahu siapa buat apa. Maka hari ini kita akan dibentangkan dengan pembentangan laporan aktiviti. Dengan segala hormatnya ingin menjemput Setiausaha Ukti Nur Amalia Dr. Nur Amalina binti Amrullah untuk membuat pembentangan aktiviti sepanjang tahun. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang berbahagia pengurusi tetap kita. Kita tengah sangat. Okay. Yang berbahagia YDPK Ikram Kawasan Serdang, Akhi Abdullah. Yang berbahagia Ketua Wanita Ikram Serdang, Puan Aida Abdul Rahim. Seterusnya ada kat ini kan? Alamak. Yang berbahagia SU Wanita Negeri Selangor ada kat sini, Puan Roslini. Seterusnya barisan AJK Wanita Ikram Serdang yang saya hormati dan akhwat yang saya kasihilah, selamat datang ke mesyuarat wanita kawasan kita pagi ini. Jadi saya Amalina akan membentangkan apa yang kita telah buat sepanjang 2024 sehingga kini lah 2025. Okay, ini daftar dia. Saya ada kongsi tau, nampak tak? Dalam grup Ikram Serdang, saya ada kongsi pautan ni. Jadi kalau akhwat macam nak refer sendiri boleh buka juga lah pautan tu. Slide dia sama je, ada sikit je perbezaannya nanti Okay, laporan ini disediakan bagi melakukan aktiviti macam pengurusi tetap dah cakap tadi, dan tempoh dia daripada Februari 2024 sehingga April 2025. Jadi kalau kita tengok tempoh dia tu macam panjang lah sebenarnya, setahun macam 2 bulan macam tu kan. Jadi memang banyak sikit nak laporkan, sebab Wanita Ikram Serdang kita decide untuk buat mesyuarat agung ni pada 1 Mei. Jadi tempoh dia tu panjang sikit lah laporan tu. Okay, seterusnya ini carta organisasi sekarang. Ketua wanita kita Puan Aida Abdul Rahim. Nampak tak? Saya duduk sini nampak tak? Okay kan? Okay. Dan timbalan ialah Puan Wan Nurul dekat belakang tu. Saya setiausaha, penduduk setiausaha saya ialah Uti Nabila atau Bella kat belakang. Bendahari kita, orang kuat kita Puan Sarah Azmi. Kemudian bawah tu ada modul solusi lah, kita ada bahagian-bahagian ni untuk tarbiyah dan model insan diketuai oleh Datin Ustazah Hamidah Ibrahim untuk kat belakang tu. Dan dia ada SU tarbiyah juga. SU tarbiyah adalah Ustazah Musaibah Farid lah. So dia yang banyak membantu menggerakkan tarbiyah di Serdang. Kemudian kita ada modul solusi.
Satu pembangunan wanita, satu pembangunan kanak-kanak. Untuk pembangunan wanita ni kita ada wanita muda. Ketua dia ialah Nur Zahanin Zahir, kita punya MC tadi. Tapi dia ada urusan, dia dah balik. Kemudian jom ngaji ada Ustazah Hamidah dan Cik Naziratul Asikin, Kak Ikin. Dia jaga ikram teams. Untuk kanak-kanak, kanak-kanak ni sekarang ni diketuai oleh Puan Umu Zakiah, tu dia. Tapi sebelum ni mantan dia ialah Dr. Ifa, Siti Saripah ni. Tapi Dr. Ifa dia dah habis belajar, ada tawaran bekerja kan. Dia pindah kawasan nanti, jadi dia dah passkan baton dia lah dekat Puan Umu Dan dibantu juga oleh Puan Wan Nur Hidayah. Untuk media dan penerangan, kita ada Dr. Nur Saibah Megat Johari kat sini. Dan juga itulah penolong SU pun Mufti Nabilah pun membantu juga dalam media. Dan Dana Puan Sarah lah. Okey, ini rekodkan hanya nama mesyuarat. Kita ada 4 je mesyuarat tak lepas. Okey, memang nampak macam 4 je mesyuarat, tapi ini untuk yang utama lah. Contoh Ikram Junior tu saya pasti banyak je mesyuarat dia, betul tak? Confirm every month. Kan? Ikram Teens pun mesti banyak. Ini cuma JK wanita secara keseluruhan lah. Macam tu kan. Dan kalau tengok Umu Zakiah ni macam dia tak join langsung sebab dia baru join tahun ni kan. Dia menggantikan Dr. Siti Saripah tu. Jadi dia belum hadir lagi lah. Meeting-meeting tahun lepas dia tak hadir. Okay. Ini keahlian kita dari tahun 2023 hingga 2025. Jadi Serdang di kawasan kita kecil. Jadi ahli kita pun sikit je lah. Ada kenaikan tapi macam naik 4 orang, 3 orang macam tu lah. Ini ketambahan lah keahlian wanita sejak 3 tahun yang lalu. Ini peringkat taburan dia lah dengan lebih spesifik Ahli teras 19 orang, ahli aktif 44 orang, ahli biasa 144 orang. Jadi kalau kita selalu cakap akhwat AA80, apa benda AA80 tu kan ialah ahli aktif dan ahli teras. Itulah yang kita selalu tengok Okey, ini yang part yang best kan, orang selalu nak tengok kita capai ke tak apa yang kita dah rancang tu kan. Tadi kan ketua wanita dia cakap pasal strategi dan juga sasaran, betul tak? Jadi apa yang kita dah strategize, adakah kita mencapai sasaran yang kita dah letakkan tu? Okey, ini kita punya kerangka strategi atau rumah kita lah. Ini kita punya macam apa orang kata, hala tuju kan. Kita nak apa? In the end kita nak pembinaan negara rahmah tu, betul tak? Apa kita nak buat untuk capai negara rahmah tu, benda-benda ni lah. Kena buat fokus pada wanita dan kanak-kanak, advokasi, pendidikan masyarakat dan sebagainya, mafukat strategi, semua kena buat. Dan untuk wanita ikram, kita fokus pada wanita dan kanak-kanak. Kalau siapa ingat dulu rumah kita wanita, keluarga dan kanak-kanak kan. Tapi kali ni 2024, 2027 dia fokus wanita dan kanak-kanak sahaja. Okay, ni just nak clarify lah. Bila wanita ikram sedang meletakkan sasaran-sasaran kita tu, kita memang dah berbincang dengan wanita ikram negeri Selangor. Dalam muzakarah wanita ikram negeri Selangor lah, diorang pakai manis 3.0. Maknanya bukanlah kita ni syok sendiri je, untuk wanita nak macam ni, SU nak macam ni, tak. Kita dah nego dengan negeri dah tengok, negeri pun dah setujulah dengan sasaran kita tu. Sebab ada certain benda kawasan letak rendah, negeri tak bagi. Negeri kata kena macam tinggi lagi, macam tu kan. Jadi kita kena sama-sama lah bergerak kan, kawasan dan negeri. Okay, dah mula lah kan, aktiviti ni dah akan nampak sangat boring lah kan. Apa benda lah Malina kan. Okay, kalau nak senang faham, kalau saya tengok sasaran tu je, apa yang disasarkan, kolom sasaran tu, apa yang kita dah capai. Macam tu lah kan. Yang seterusnya ni hasrat strategi, PPU ni semua benda yang lagi besar lah, apa yang kita nak capai tu kan. Okay, untuk meningkatkan kewibawaan dan kemampanan tanzim wanita, kita mensasarkan 80% kumpulan usrah. Dia boleh tu? Oh, pointer. Oh, boleh. Terima kasih. Okay, ini lah. Dia. So sasaran kita nak 80% kumpulan usrah AAT mengisi dan menghantar data tauzif. Tauzif ni apa benda? Tauzif ni ialah apa posisi kan setiap ahli AAT tu, at least 80% kita tahu apa diorang ni buat. Ada posisi dalam ikram ke, kat luar ikram ke. Contoh akhwat ni dia aktif dalam persatuan penduduk dia, tu kira tauzif lah tu kan. Dan Alhamdulillah SU Tarbiyah memaklumkan saya, kita ada 100% data tauzif ni. Maknanya kalau kita tanya SU Tarbiyah kan, grup Kak Aida ni apa posisi anak-anak usrah dia? SU Tarbiyah boleh petik jari je
ni dia tahu. Contohlah kan, Usrah kat Roslini ni apa ahli-ahli Usrah punya posisi dia tahu. Contohlah kan. So kita mencapai lah sebab kita ada data tahu situ kan. Okey, seterusnya ini negeri set kan. Negeri ada menyediakan pangkalan data, database pangkalan data, dan mereka nak kawasan gunakan pangkalan data tu. Dia tak nak macam, oh kawasan kata kita ada macam ni, tapi negeri tak nampak pun. Betul ke kan? You ada data ramai ni. Jadi kita kena berkongsi dan menggunakan pangkalan data yang disediakan oleh negeri. Negeri ada sediakan dua. Satu, pangkalan data untuk Rabtul Am. Ada satu lagi pangkalan data untuk mengisi projek Usrah. Okay? So yang Rabtul Am ni memang kita gunakan 100% lah sebab kita guna. Dan ini memang data Rabtul Am dari semualah projek Usrah kita lah, Ikram Junior punya ibu bapa yang join kan, Jom Ngaji punya data semua kita ada dan kita letak dalam pangkalan data ni. Jadi kita tercapai lah. Yang seterusnya ialah kita kena juga isi maklumat projek Usrah kita tu dekat pangkalan data ni lah, dan memang kita update di situ. Jadi negeri pun tahu kita buat apa Okay, seterusnya ialah ini sasaran negeri, Wanita Ikram Negeri Selangor mensasarkan ada 60 projek Usrah di seluruh Selangor. Betul tak? Betul kan? Okay. So negeri adalah justification macam mana dia orang dapat 60 projek Usrah ni. Tapi di Serdang, masa kita datang muzakarah tu, kita membuat keputusan untuk ada 5 je projek Usrah untuk kawasan Serdang. Okay, sebab kita kecil kan, 5 tu dah cukup lah. Kawasan besar agaknya lebih banyak lah projek Usrah dia kan. Jadi Alhamdulillah untuk 2024 hingga 2025 di Serdang kita ada 14 projek Usrah. Okay, yang menyebabkan marhalah 01 sampai 05. So banyaklah, macam 3 kali ganda melebihi daripada sasaran kita Okay, ini antara projek Usrah yang kita dah laksanakan daripada bulan Mac sehingga Mac tahun lepas sampai Mac tahun ni. So memang melibatkan banyak marhalah lah. 01 sampai 05 ada ini projek-projek yang telah dilaksanakan. Ini antara contoh bukti lah, gambar-gambar kan. Contoh ada sumbangan Ramadan kepada Persatuan Amal Lestari Indah. Ini bulan Ramadan. Lepas tu grup Usrah Kak Lini ada buat edaran berbuka puasa kan kepada pelajar-pelajar di SSC UPM. So masak, pack semua hantar kepada pelajar. So ni kira projek Usrah lah. Dan projek Usrah ni dia tak perlu berkala, dia one off pun okey. Macam tu kan. Tapi kalau kita tengok ada ke macam kenapa projek Usrah ni Ikram Junior lah, Jom Ngaji? Sebab ini digerakkan oleh kumpulan-kumpulan Usrah. So macam Ikram Junior berapa grup tak? 2 kumpulan Usrah. Okay. So ni kira projek Usrah lah. Dan mereka ni memang berkala. Setiap bulan pun ada je kan. Tapi kita count as projek Usrah Okay, ini gambar lah. Ni contoh Ikram Junior kan. Tengok tu, pakai baju sama semua, comel lah kan. Ni betilah semua. Comel. Okay, seterusnya ini masuk seterusnya pembangunan kapasiti ahli. Okay, ini sasaran panjang bla bla. Sasaran ialah negeri nak buat satu webinar. Dan negeri memang dah minta kita nama tokoh lah dan apa tajuk yang tokoh tu nak kongsikan dari webinar tu, dan kita berikan nama Ukhti Arifah. Betul tak? Dan Ukhti Arifah ni memang dia cekap je kan. Dia terus bagi kita tajuk-tajuk mana yang dia pakar tu, dia dah bagi dan kita dah bagi kat negeri lah kan. So kita kawasan dah membuatlah bahagian kita. Dan sasaran kedua ialah menunjukkan tokoh yang telah dikenal pasti sekurang-kurangnya 2 program di kawasan. Jadi kat Serdang ni kita dah kenal pasti 2 orang tokoh lah. Pertama Datuk Ustazah Hamidah Ibrahim dan juga Ukhti Arifah. So Ustazah Hamidah ni memang dekat media sosial tu kita ketengahkan dia, masa dekat kawasan tu kita ketengahkan dia Jom Ngaji semua kan. Jadi memang ditonjolkan lah. Untuk Ukhti Arifah ni kita ada buat melalui Instagram media sosial Wanita Ikram Serdang lah. Ini media bagi tiba-tiba masuk media pula kan sebab dah cakap pasal media tadi. Statistik lah generally biasanya untuk gambar views capaian tu views. Untuk statik biasanya kita dapat 50 view, gambar atau infografik 150 view, kalau video dapat banyak sikit view dia 300. So bulan Januari kita ada dalam 1,500 view, bulan Februari 1,400, bulan Mac ada banyak 3,000 view, bulan April 600. Okay. Ini antara contoh lah Ukhti Arifah punya video kesihatan mental dan wanita. Ini contoh Ustazah Hamidah lah, ni memang dah expert lah, memang banyak dalam video-video kita Okay, ini refleksi daripada media lah kan, media Wanita Ikram Serdang. Kata setiap program tu sebenarnya tak perlu pun ada JK Media yang spesifik kan. Kalau akak buat ada datang program, boleh je record
Lepas tu share dengan kita kan, nanti diorang pandai lah edit semua. Dan ada lagi satu yang perlu kita pertimbangkan ialah jangan rekod video anak-anak yang bawah umur. Kita nak menghormati dia punya privacy kan. Bahaya sekarang kan. Okay, seterusnya. Okay, ini tarbiyah punya sebab kan biasa dia ahli kan. Tarbiyah punya slide sangat banyak, tapi saya nak tunjuk je sebab tadi macam Kak Aida kata kan, geng tarbiyah ni memang ganas lah, memang ganas. Tengok slide dia memang ganas dia, okay. Tengok ya. So ni bulan Mac, April, Mei, Jun, Julai, Ogos. Maknanya ada buat WhatsApp tarbiyah tu macam-macam dia orang buat. Terbukti. Macam tu kan. SU tarbiyah dia buat kan. Jadi kita hargai lah. Tarbiyah kan. Di iftar, program Ramadan. Ni iftar ni dengan kawasan lah kan. Jisaruriyah. Kita kan banyak Jisaruriyah kan. Akhwat sedang. Ada katibah. Tengok ni. Ada likot kabak, Rabiah. Ada ziarah daripada negeri, ada ziarah daripada pusat. Mukhayyam pun kita dah berjaya buat yang Dr. Wardah berikan perkongsian kan. Retreat ada, rehlah pun ada, ziarah syuyuh pun ada. Okey, maka terbuktilah tarbiyah kita ni apabila mantap lah kan dah berjalan. Macam-macam wasiat tarbiyah telah mereka usahakan. Okey, ini tiba-tiba saya masuk JK Wanita Muda JK Wanita Muda ni dia baru mula tahun lepas. Jadi dia baru nak warm up kan. Dia orang dah buat satu program iaitu Haiti, Belia Ikram Akhwat, Belia Ikram Serdang. Baru buat bulan 12 hari tu di Ultimate Cafe pada baru-baru. Jadi tokoh yang ditunjukkan ialah Ukti Aisyah Salihuddin lah. Ini pun dikira projek usrah Kak Salwa kan, Puan Suryati Salwa 03. So diorang lah yang buat ni. Dan saya rasa suka lah best yang benda ni. So kita harap tahun ni ada banyak lagi lah kan. Okay. Dah mula balik kan, banyak balik kan. Okay, yang ni tadi kalau sedar tadi kita banyak cakap pasal benda dalaman, betul tak? Tarbiyah lah, data ta'uzif lah, Raqtul Am lah. Okay, ini muafakat strategik pula. Apa kita buat dengan masyarakat kita sekeliling ni? Macam tu kan. Jadi sasaran ni ialah kita kena ada engagement atau libat urus dengan agensi ke NGO ke pimpinan dekat kawasan ni. Dan apa sasaran kita? So masa kita jumpa tu Wanita Ikram Serdang mensasarkan inilah Yayasan Buruj, Persatuan Aman Lestari Indah, Persatuan Penduduk Komuniti Flat Ikan, JKP Zon 1920, Masjid Al-Qudus dan Kelab Wanita Rahmah. So justifikasi dia sebab kita dah pernah ada engagement lah dengan diorang sebelum ni dan kita nak teruskan engagement tu. Okay, adakah kita berjaya menjalinkan libat urus tu dengan diorang? Alhamdulillah berjaya. Memang ada. Kita memang kontak Yayasan Buruj, Persatuan Aman Lestari Indah, semua kita ada. Malah ada tambahan lagi tu. Contohnya macam Parlimen Pucuk, Dosri Serdang, kita tak target diorang kan. Lepas tu kita setkan tu, kita tak sasarkan diorang pun. Tapi diorang yang datang kat kita, dia buat program dia minta kita tolong dia. Kan tu ada engagement. Jadi kita ada bonus-bonus lah kat situ. Contohnya tadi kat UPM, Sekolah Rendah Jenis Kebangsaan Dosri Serdang, macam tu kan. So sasaran ni tercapai sebab ada libat urus ya. Okay, ini bukti lah. Betul ke ada libat urus dengan agensi-agensi ni kan? Jawapannya ada, betul. Okey, ini ialah pemberian handphone Aidilfitri kepada pemegang taruhlah sekitar Serdang. Siapa sedar kita ada tak jamuan raya tahun ni? Ada, tapi dalaman je kan, buat kat sini je kan. Jadi tahun ni ada beberapa perkara lah yang bangkit kan. Contoh insiden di Putra Heights, isu saudara kita di Gaza tu kan diserang dengan teruk. Kemudian Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor pun ada keluarkan kalau perintah statement lah kan, dia kata titah, yes, bagi kita menitahkan yang JK Negeri Selangor semua tak perlu buat majlis raya besar-besaran. Jadi kita pun menghormati lah. Tapi kita still kena maklumkan lah kita punya pemegang taruh ni kan. Kadang diorang kita tunggu-tunggu juga nak datang majlis kita. Jadi kawasan membuat keputusan untuk bagi hamper dan kita ada kad. Kita terangkanlah kenapa kita tak buat majlis hari raya besar-besaran tahun ini kan. So kita kena maintain libat urus tu kan. So contohnya hari tu Ustaz Hamidah dah beri kepada Wakil Dun Sri Serdang kan. Ni Weyung ni kita punya jiran. Kemudian ni Puan Anissa kat JKP Zon 20. Ini Wakil Komuniti Flat Ikan kan. Dan juga Wakil Persatuan Aman Lestari Indah. Sebenarnya ada lagi. Nampak tak hamper-hamper sebab tadi ada orang tanya apa hamper banyak-banyak tu. Inilah hampernya kan. Kita nak bagi kepada stakeholder kita. Ada Yayasan Buruj ada lagi. Siapa tak lagi ada, kita tak bagi lagi kan. Just nak mention lah Yayasan Buruj ni memang banyak memberi kita dana So the reason kita boleh buat banyak-banyak tu ialah antara sebab kita dapat dana yang banyak dari Yayasan Buruj. Dan memang kita nak kekalkan lah
libat gurus tu kan ada wakil kan Puan Suliati Salwa kat bawah tu, memang kita sangat berterima kasih Okay, seterusnya ialah okay, ini sasarannya pula kan. Okay, you dah kata you ada engagement dah dengan orang-orang ni semua, agensi ni. Tak boleh lah kata, oh saya ada je libat urus dengan diorang tapi you tak buat apa-apa. Tak boleh lah kan, kena ada aktiviti yang kita buat bersama. Jadi awalnya kami sasarkan 4 program. Untuk Persatuan Amal Lestari Indah, Pali kita nak buat 1 program. Untuk komuniti penduduk Flat Ikan kita nak buat 1. JKP Zone 20 kita nak buat 1. Dengan Masjid Al-Qudus kita nak buat 1. So ada 4 lah kan total. Alhamdulillah kita berjaya buat 6 program, tapi bukan dengan, tak semestinya dengan diorang lah. So contoh dengan Pali ni, Persatuan Amal Lestari Indah, kita buat 2 program dengan diorang, Back to School dengan Sumbangan Ramadan. So 2 dah kan. Kemudian Al-Qudus tu remaja dia buat program dengan diorang kan, 1. Komuniti Flat Ikan kita ada buat program junior. Kemudian ini dia, sambutan bulan kemerdekaan ni pusat punya, betul tak? Tapi pusat minta kita tolong juga kan. Dan kita ada libat uruskan lah dengan sekitar UPM, kita dekat UPM, Sekolah Rendah Jenis Kebangsaan Cina Seri Serdang. Dan juga yang ni Hari Keluarga N29. Ini program diorang, tapi diorang minta kita tolong. Dia yang reach out ke wanita Ikram Serdang, minta kita tolong pertandingan warga je kan. So itu aktiviti bersama lah, bukan kita punya, dia punya tapi kita membantu kan. Tapi still ada libat urus bersama lah, aktiviti yang kita buat sama-sama. So tercapai lah sasaran ni. Okay, ni gambar lah, ni contoh SBK kan, sambutan bulan kemerdekaan. Kita jaga busana, pertandingan busana tradisional lah. Ikram Junior pun ada aktiviti dia masa tu kan. Ikram Teens ada baca Ikram ke apa masa tu kan. Kemudian ini Karnival Hari Keluarga dia. Kan, ini kita tolong, kita sediakan barang, kita design, kat Pusat Buat design, nak warna semua kan. Kita lantik juri semua dan seterusnya lah. Okay, masuklah benda lain pula, ni dakwah akad umbi. Kalau sedar tadi slide Dr. Wardah pun ada cakap pasal akad umbi kan, antara sasaran kita. So akad umbi ni macam mana kita menyatuni masyarakat kat sini pula. Tadi macam agensi kan, akad umbi ni memang orang. You ada jumpa tak Rabtul Am? Dia ada jumpa tak makcik-makcik kat sini, kakak-kakak kat sini? Jadi apa sasaran dia? Dan negeri dia banyak fokus pada jom ngaji lah. Kan? So sasaran dia untuk 2024 kita sasarkan at least sekurang-kurangnya 10 orang Rabtul Am yang committed join jom ngaji kita. Bukanlah macam cheap small macam ada, dia tak ada kan, dia committed. Kita buat dan dia datang, kita buat dia datang kan. Dan Alhamdulillah saya dimaklumkan ada sekurang-kurangnya 28 orang lah yang memang committed dengan jom ngaji kita. So Alhamdulillah kan, tim jom ngaji ni memang antara yang awal lah kan. Dan diorang memang dah establish apa? Dia dah apa sebenarnya establish? Dia dah establish lah benda tu. Dan chat GPT. Okay. Seterusnya ialah wangi. Wangi ni kita tak capai. Kita dah capai 1 pun sebab Kak Lini buat. Grup Usrah Kak Lini ada buat wangi untuk Ramadan tahun ni. Betul tak Kak? Tapi seorang tak buat kan? Tapi actually wangi ni di bawah Ustaz. Tapi tu lah. Tapi satu tu yang mak. Oh, adalah juga buat. Ya, Projek Usrah je kan, satu. So tak berjaya lagi. Tapi wangi ni kita tunggu penurunan daripada pusat. Pusat sampaikan pada negeri pada kawasan. Dan kita tak dapat apa-apa penurunan dan tak buat. Tapi macam alasan pula kan sebab grup Kak Lini buat. Oh. Dan pencapaian daripada Februari tahun lepas kan. Actually Raya tahun lepas tak sedangkan. Oh ya. Pasti media sosial. Okay, Alhamdulillah. SU negeri kata tercapai. Ada kisah ni. Macam tak pilih tu capai tau. Yang lain saya cakap tak apa. Apa ditulis tu penting kan. Yang ni tulis. Tulis. Okay, ini poster jom ngaji lah sebab kita cakap jom ngaji tadi kan. Kita punya ni memang dibantu oleh Puan Nurul Syahidah. Ni memang orang kuat lah. Dia banyak tolong asatizah kita set up semua kan. Tapi dia JK Wanita Negeri, dia ada ke Hulu Selangor hari ni kan. Ni programnya, program jom ngaji. Tengok banyak. Masa Ramadan tu ada buat majlis khatam dan ada buat majlis sambutan raya juga kan sebab dia ramai. So kalau mereka nak buat, mereka cukup. Macam tu kan. Majlis dia kena jom ngaji dia betul lah. Okey, tadi pun Ketua Wanita dah cakap, Alhamdulillah asatizah kita di Serdang ni ada 4 orang dah dapat tauliah Majlis Agama Islam Selangor. So ada Datin Ustazah Hamidah, Ustazah Sudus, Dr. Kamalia Sirat dan Puan Marihah lah. Kalau tengok slide tu, ada 3 nama je. Puan Marihah ni pukul 1:30 pagi tadi dia message saya. Alhamdulillah dapat. Dia tunggu email sampai malam tadi.
Oh, dia kata buka kat PC baru dapat. Oh, so alhamdulillah 4 orang. Lepas tu saya nak bagi tahu juga akhwat, siapa nak umum tauliah, tolonglah bagi tahu kita akan insya-Allah uruskan je kan. Akhwat tinggal duduk je ujian bertulis dan pergi temu duga. Dan kita ada orang asatizah kan. Boleh tanyalah diorang apa pengalaman dia, macam mana nak jawab soalan dia kan. Jadi nanti kena tak sasaran baru lah kan, berapa nak tauliah kan. Okey, seterusnya. Okey, ini masih lagi dakwah akad umbi. Kita letakkan sasaran sekurang-kurangnya 1 program silang budaya. Dan diletak bawah Ikram Junior. Dan alhamdulillah kita mencapai lah sebab kita ada 3 program silang budaya dari tahun lepas. Yang pertama ialah Jom Sihat. Ini diorang buat bulan Julai tahun lepas dengan penduduk komuniti Pelaikan. So ada. Kemudian ada sambutan bulan kemerdekaan kan. Itu memang Ikram Junior buat dalam report semua. Ini memang orang Cina datang, orang India datang dekat area tu kan. Dan hari sekali hari keluarga lah. Hari keluarga tu program orang lain, tapi kita still ada lah silang budaya tu ya. Okey, dah cakap pasal Ikram Junior tu, kena cerita dah pula kan. Ikram Junior ni, ni geng diorang. Oh ni, tak pakai baju. Nanti next time tahun depan pakai Ikram Junior pula kan. Okey, so sekarang ni diketuai oleh Puan Zakiah dan Puan Zainora lah. Puan Zainora Kak Ya kan. Okey, SU dia Puan Hanim, Bendahari Puan Ailandin, Lydia, Puan Suhaini. Ni kuat ni. Pencatat bilik kita kan. Logistik Wahbiza. So dibantu oleh Puan Wan Hidayah, Ustazah Nur Saibah kan. Dan juga Dr. Siti Saripah lah. Okey, dahsyat diorang kan. Memang dahsyat. Okey, ini antara program yang diorang dah buat dari tahun lepas sampai tahun ni. Ini lah, ini yang sidang budaya tu dia buat dengan komuniti Pelaikan. Ni dengan Puan Susan Chong kan. Susan kan, angka-angka India ni, aunty semua memang ada lah ibat urus tu ya. Ni Rehla, macam-macam lah, aktif lah Ikram Junior ni. Macam mata pun boleh buat ya kak? Cik. Okey, banyak. Okey, seterusnya Ikram Teens Ikram Teens ni kalau siapa ingat Ketua Wanita kata dia mula 2023, betul tak? Dia akhir 2023 tu macam-macam orang plan. So diketuai oleh Kak Ikin, Cik Nazratul Azikin, penasihat dia Kak Nini, Puan Ruslini ni. Diorang ni macam-macam plan dia kak. Dia plan aja tau. Lepas tu macam bila nak buat program ni? Nanti kau tengok program dia banyak. Bila dia dah mula tu, dia terus dia faham tak? Dia mula banyak lah. Awal-awal tu dah dibuat urus dah dengan Masjid Al-Qudus. Lepas tu bulan 8, bulan 9, bulan 10 terus bergerak lah kiranya kan. Ikram Teens ni pun insya-Allah on the way untuk jadi established. Established dia pun benda kan. Ini gambar antara gambar-gambar dia. Dan dia punya program pun best. Contohnya macam ni kan, video editing guna CapCut kan. Lepas tu belajar buat cupcake kat sini. Lagi satu ni basic drawing workshop. Siapa suka manga ke anime pun dia ada workshop macam ni kan. So menarik lah saya rasa dia punya program-program. Dan pasti SPK pun diorang ada join Ikram Teens mantap lah. Okay, ini masih lagi akad umbi dakwah akad umbi. Jadi sasaran ni ialah, ni dah masuk cerita lain lah. Tadi cerita program-program, ini dah cerita masuk balik akad umbi. Kita nak ada pertambahan ahli baru yang menjadi ahli ikram lah melalui Ikram Serdang ni kan. Kita sasarkan 10% daripada AAT. AAT kita dalam 53 macam tu kot. So 10% ialah dalam 5 orang kan. Dan untuk tahun lepas ada 10 ahli baru jadi ahli Ikram Serdang lah. So tercapai dah tu. Seterusnya ialah bilangan Rabtul Am yang disantuni. So masa kat majlis tu, muzakarah tu, ada KPI yang diletakkan oleh Ketua Wanita Ikram Negeri Selangor. Dia kata satu ahli AAT ni, satu orang ni, dia kena menyantuni 3 Rabtul Am. 3 tau. Masa tu macam kalau gaduh, tapi macam kita rasa macam ramainya 3 orang kan. Aku kena jiran sebelah-sebelah. Cukup lah 3 kan. Kita rasa tinggi, tapi negeri kata kena juga nisbah tu kena kekalkan kan. Jadi ada pangkalan kan, pangkalan data tadi. Bila kita tengok, kita cuma ada 164 Rabtul Am. Sasaran kita 177. Yang tadi ni apa? Siapa yang tak kira? Yang baru ni Siapa yang belum? sumbangan. Oh, ada tambahan Okey, nanti kena masukkan lah. Sebab setakat yang saya cek pagi tadi, tak capai. Kita capai 92.7% sahaja. Kita kurang 13 orang Berapa orang ni? 13 orang.
Tapi sebenarnya saya pun ada database RA kan. Saya sembahkan kat Dokobok. Saya minta AAT semua tolong isi 3 orang nama Rabtul Am je. Siapa tak isi lagi, tolong isi ya nanti. Okey, dan akhir sekali sasaran kita ialah 80% AAT dan 30% AB terlibat dalam projek lokaliti tumpu. Ni projek usrah lah. Kita dalam kepala kita projek usrah Dan data berdasarkan bidangan ahli yang berada dalam tarbiyah, penyusunan tarbiyah, 86% AAT memang terlibat. Dia dah banyak projek usrah tadi kan. Dan 41% lah ahli biasa terlibat dia lokaliti tumpu. Sebab ada 0102 ada projek usrah juga. Jadi dikira lah, so tercapai lah kat sini. Okey, ini pemberat negeri nak kita fokus kat setiap bahagian ni berapa banyak. Contohnya meningkatkan kebaan kemapanan tanzim ni, ini yang guna database kan, ini yang kena ada data tauzim tu, so memang kita buat lah. Kapasiti ahli semua insyaAllah ada. Muafakat strategi saya rasa kita memang ada lah kan. Cuma kita lag kat sini. Dakwah kaum ni especially yang Rabtul Am lah, kat situ kita tak capai. Okey, sekian. Terima kasih. Kita buka kalau ada persoalan daripada ahli ikram wanita, ikram sedang, kalau ada apa-apa persoalan daripada setiausaha. Bismillahirrahmanirrahim. Muslimin Muhammad Razif. Soalan tak susah pun. Nak tanya yang tadi bulan 3 tu kan nampak media tu tinggi. Sebab apa Tadi sikit media. Kenapa tak adalah, bukan apa. Sebab kalau ada impactful post kan macam tu kan, boleh kita ulang lah macam tu kan. Ada lebih banyak video buat itu. Video, ada banyak video yang dia sama Sebab sebelum ni kita bila dia kita post macam contoh poster program tazkirah yang short dan bila kita ada video dan video tazkirah dan video-video yang macam bersahaja, taklah bersahaja macam tadi kan. Kalau tadi masa Dr. Wardah bagi perasmian, so kalau kita ambil snippet yang dia benda tu akan increasekan engagement. Sebab tu dia ada perbezaan macam tu lah. Sebenarnya data yang tahun lepas pun sama juga. Bila kita post yang video tu akan tinggi lagi dia short punya menarik orang. Itu yang saya cadangkan bila ada program, adakanlah seorang untuk nak pasang je lah telefon, video, ambil gambar, kemudian bagi kepada JK Media dan kita akan edit cut untuk sesuaikan nak post. Sebab dia kadang-kadang dalam selit-selit tu bila perasmian tu akan ada short tazkirah yang anak pun tengah cut kan untuk Dr. Wardah minta ni yang short je, yang tentang kata dakwah tu adalah marathon. Itu je point dia, dakwah adalah marathon. Yang masa March tu tak, yang nanti tengah point. Saya nanti semua orang tolong like kan. Okey, lagi satu untuk nak tingkatkan engagement dengan viewers kat luar, ahli terus tekan je like. Sebenarnya tu akan naik dekat Instagram, tak ada for you page, tapi lebih kurang macam tu lah, dia akan naik dekat explore orang lain. Okay, so itu salah satu cara ahli untuk nak membantu tingkatkan engagement pada orang luar. Kita like je, walaupun tak tengok pun, tak baca pun, tak apalah, like je. Orang lain akan tengok baca. Yang penting like dulu. Yang video kali ganda kan, so impactful lah masuk kat situ. apa dia video ni. Ada, terima kasih soalannya. Jawab Ada soalan lagi ke yang lain-lain pada setiausaha sementara dia boleh jawab? Okay, kalau tak ada kita terus kepada aktiviti seterusnya, iaitu adalah pembentangan. Ini kita minta ahli memberi perhatian kepada laporan kewangan sebab ini adalah satu posisi yang penting dalam mana mesyuarat agung so kita menjemput kita punya bendahari wanita ikram sedang untuk meneruskan presentation kewangan. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Yang berusaha PDP kalau sedang Adi Abdullah, Kak yang berusaha Kak Aida sebagai Ketua Wanita, juga yang di belakang ada Barisan JK Kawasan, Barisan JK Wanita Kawasan Sedang, dan juga yang dikasihlah Adi Ikram
Ahli Wanita Iklan Kawasan Sedang. Okay, saya Sarah sebagai Bendahari Wanita akan membentangkan laporan tahunan kewangan bagi tahun berakhir 31 Disember 2024. Kita ni macam wanita ada share banyak sangat program wanita kan. So sebenarnya cukup ke di wanita ni kan nak support program wanita kan. So ni kita boleh tengok lah kejap lagi. Okay, untuk makluman juga laporan ni telah disemak oleh 2 orang penasihat kita, iaitu Uti Zaria dan juga Ahli Abdul Halim lah, Halim Syuja. Okay, so ini adalah penyata pendapatan komprehensif bagi tahun berakhir 31 Disember. Kalau kita tengok untuk tahun 2004, kita punya jumlah pendapatan ada kita tengok lah ya. Okay, kita tengok jumlah pendapatan ada peningkatan kan daripada tahun 2023. Tahun 2023 19,440. Untuk tahun 2004 kita punya pendapatan RM21,360. Manakala perbelanjaan pun untuk tahun 2004 sebanyak RM20,000 lah, RM20,780.30. Ada pengurangan sikit lah perbelanjaan daripada tahun lepas. Okay. So saya pergi terus pada summary lah nanti kan, macam mana nak tengok kewangan wanita pada tahun 2004. So baki pada 1 Januari 2004, umur di bank adalah sebanyak RM6,712.88. Ini baki pada tahun lepas lah kan. Okay. And then jumlah kemasukan duit ataupun jumlah penerimaan pendapatan yang kita dapat lah daripada dua sumber. Yang pertama memang sumbangan besar daripada wanita ni daripada sumbangan Yayasan Lurus lah, sebanyak RM20,400. So memang wanita kita sangat memang terima kasih lah pada Yayasan Lurus kan, sangat menyokong kita punya aktiviti. Dan juga yang kedua adalah sebagai sumbangan individu, iaitu sebanyak RM960. Sejumlah pendapatan untuk tahun 2004 ni lah RM21,360. So manakala ni pula slide jumlah berapa yang kita belanjakan atau berapa yang duit yang keluar lah. Untuk tahun 2004 ada sebanyak RM20,780.30, iaitu daripada aktiviti dan program dan juga pengurusan JK wanita lah, macam syarat dan juga urus. So kalau tengok kat sini program yang paling banyak kita belanjakan adalah program iklan Menteri Sedang lah, macam sebenarnya yang paling besar. Iklan Menteri Sedang sebanyak RM5,991.10. Sebenarnya yang kedua program Back to School, ni yang paling besar lah. Kemudian iklan junior, program tabiah, program hati belia. Yang lain tu bawah RM1,000 lah, Masyarakat Agung, Majlis Raya, kita support juga semua talikan kanak dan juga kolej mengaji. So kalau kita lihat kalau untuk pengurusan kita kena untuk dalam RM230 lah, masyarakat juga urus seperti makanan dan juga ada hadiah kan, kalau perlu token kepada sesi berurus tu kita ada hadiah. Okay, so kalau tengok kat sini dari sudut dia punya percentage lah belanjaan, macam saya cakap tadi lah, yang paling besar untuk tahun 2024 memang iklan Menteri Sedang lah. Kalau saya ingat ayat Ketua Wanita kan, iklan Menteri Sedang ni tahun 2024 dia macam mengaum kan, dia dah start laju. Setiap bulan tu dah ada program lah kan. Macam kalau tahun 2023 iklan junior sebenarnya dia dah konsisten. So untuk 2024 memang iklan Sedang yang mula konsisten lah setiap bulan. Dan yang kedua adalah Back to School lah, Back to School dan juga iklan Menteri Sedang. Ini tiga yang terbesar lah perbelanjaan untuk wanita. Dan yang lain. Okay, so ni summary-nya. So baki pada 1 Januari RM6,712.80. Duit kemasukan RM21,360. Duit pengeluaran RM20,780.30. So baki pada 31 Disember 2024 adalah sebanyak RM7,260.58. So ni lah baki dia wanita pada akhir Disember lah. Kondisi kewangan wanita pada 31 Disember. Okay, akhir sekali rumusan lah daripada kewangan ni kan. So alhamdulillah, walaupun tak adalah banyak sangat kita punya peningkatan pendapatan tu, tapi saya rasa ada pertambahan, ada peningkatan daripada sumbangan daripada Yayasan Lurus dan juga sumbangan individu lah untuk membantu menyokong program wanita sedang. Dan yang kedua, kalau tengok macam
perbelanjaan wanita ni dia macam tak jauh beza sangat lah daripada 3-24 sebab memang setiap awal tahun tu kita dah buat bajet kan, kita buat bajet setiap JK ni berapa yang diorang nak. Contohnya iklan junior nak nikah berapa untuk setahun. So bila dah buat bajet tu, so memang diorang gunalah untuk bajet yang minta kan. Adalah yang terlebih sikit tapi masih lagi dalam stabil lah. Dan yang ketiga, kat ni saya letak macam impak positif dan aktiviti remaja. Walaupun iklan ni macam guna paling banyak, dia terlebih sikit lah daripada bajet yang kita predict kan. Tapi kita rasa macam okey lah sebab diorang baru nak start and diorang baru nampak cara untuk nak buat cara untuk dapatkan RI remaja ni kan. Dan memang kita tengok dari laporan tu memang ada peningkatan RI remaja kan, which sebelum ni memang tak ada kan, kosong. So dah dapat impak positif kat situ. So di pihak kewangan kita rasa macam walaupun dia berlaju sedikit besar tapi masih okey lagi lah. Itu je untuk saya daripada laporan kewangan. Serahkanlah. Terima kasih Ustazah. Ahli-ahli ikram wanita sedang ada apa-apa persoalan mengenai kewangan? Assalamualaikum, saya Malina. Bila tengok ikram teens kan macam banyak dia punya perbelanjaan kan. Adakah bendahari ada kerisauan? Contoh diorang ni tahun ni akan guna banyak lagi duit ke? Or ada jangkaan ni, oh nanti dia akan plateau balik. Macam tu lah. Macam mana? So kalau macam yang ikram teens ni memang awal tahun hari tu kita dah tanya dah berapa yang Iki rasa cukup lah untuk belanja untuk setahun tahun ni lah 25 kan. Memang Iki cakap tak cukup lah yang sebelum ni, memang kita lebih sikit. So kita dah buat bajet lah, memang kita lebihkan sikit untuk bajet iklan teens. Sebab kita rasa macam memang penting lah projek iklan teens ni kan. So memang kita dah naikkan dan kita dah buat bajet, okey cukup. Kalau tak cukup kita buat polidana lah kan. So setakat ni cukup Alhamdulillah. Dan dia bukan benda yang merisaukan lah kalau diorang perlu lebih banyak. Yang penting berjaya tercapai apa yang nakkan target tu. Saya bukan nak tanya, saya Mahalimah nak tanya, adakah pihak pengurusan ataupun JK kewangan memberi limit kepada setiap JK ni? Ada limitasi pengurusan kewangan untuk setiap sub-sub JK ke daripada awal lagi ke tak? Ikutkan memang setiap JK dah tahu dah berapa limit diorang. Macam iklan junior kita letakkan setiap bulan tu RM400 je sebenarnya. Dan diorang pun dah tahu sebenarnya. Tapi ada kadang-kadang terlebih tu diorang request lah. So bila request kita bincang, okey boleh consider lah kenapa diorang perlu lebih. Dan kita punya kondisi kewangan tu macam kalau lebih tu masih cukup lagi lah untuk apa ni, tampung. So setakat ni setiap JK tahulah berapa yang diorang perlukan, berapa bajet yang kita dah letak untuk diorang, berapa limit. Ada soalan lain? Pihak dana ada cadangan lain ke untuk mendapatkan dana-dana tambahan? Sebab saya tengok aktiviti itu semakin bertambah dan dana tu bergantung kepada 2-3 resources sahaja. Tetapi kita bukanlah pertubuhan yang menjana pendapatan. So apa lagi idea lain yang perlu dibuat untuk menampung aktiviti tersebut? Setakat ni di peringkat JK wanita memang tahu dah ada perbincangan dah kita nak buat projek dana putung sebenarnya. Tapi dia belum bergerak lagi lah. Itu decide kelemahan saya sendiri lah. Tapi dah ada perancangan lah. Kita nak selain pada kita dapat sumbangan tu, kita sendiri kena jana duit lah kan dengan buat projek tapi dah ada dalam perancangan lah. Kita nak buat lama. InsyaAllah. Agar untuk hidung gaya haji. Dan kalau kalau ada yang ahli wanita yang macam berminat, memang nak minat suka bisnes ke apa, memang boleh tawarkan diri lah kepada wanita saya sendiri lah. Mana yang berkosong dan berminat untuk menyumbang. Selain daripada itu kan, adakah pihak ikram, wanita ikram mencari menggunakan kepakaran yang ada dalam di kalangan ahli wanita ikram sendiri yang ada kepakaran masing-masing yang boleh menawarkan services bagi pihak ikram yang boleh menjadi pendapatan?
Contohnya kalau ada pakar perubatan, katakan ada yang pakar perubatan, dia boleh buat satu hari yang boleh membawa kepada pemeriksaan dan sebagainya. Atau saya tak pastilah macam mana, sebab saya tengok banyak benar pakar kat dalam ni. Doktor dia mengatakan saya simpan, kalau baling je batu atas meja ni ada je kena kat situ. Nak buat pemeriksaan kucing, nak bagi katalah nak buat pemeriksaan kucing secara harga rahmah dan sekatakan. Tapi yang ni kena subjected kepada setiap profesional tu, dia ada pula dia punya rules and regulation dia lah. Itu mungkin boleh buat. So yang macam mana nak utilisekan perkara yang ada dalam ni yang boleh menjaga pendapat kepada wanita ikram tu. So mungkin boleh fikir boleh fikirkan lah. Sebab kalau kita nak buat semua memang tak melarat lah, banyak kan. So kita sebenarnya dah mengambil masa terlalu panjang. Kita mengucapkan terima kasih dan tahniah kepada Bendahari Wanita Ikram Serdang. Buat seterusnya adalah ada kita kepada aktiviti, sekiranya ada, setahu saya tak ada usul kan. Kita telah membuka kepada semua ahli wanita ikram sedang untuk menyampaikan usul jika ada yang ingin dibentangkan pada mesyuarat agung wanita ikram pada tahun ni. Tapi setakat ni yang sehingga satu saat yang lepas kita tak terima apa-apa usul. Tapi untuk kemaslahatan umum, sekiranya ada ahli yang ingin membuka pendapat dan sebagainya, kita buka pada hari ni lah. Tapi kita bukan nak cerita pasal komen ya. Ini ada usul yang boleh dibincangkan dan dibahaskan. Kita ambil masa 1 2 3. Okey, kalau tak ada, alhamdulillah. Saya mengucapkan terima kasih kepada semua AJK, terutamanya SU dan juga Bendahari yang telah berjaya membuat presentation yang perlu diadakan untuk setiap tahun ini. Dan seterusnya saya menjemput Ketua Wanita Sesi 2024-26 Muhyi Aida untuk membuat ucapan penggulungan dan penangguhan untuk AGM 2025. Auzubillahiminasyaitanirrajim. Apa yang anak kasih, alhamdulillah mesyuarat agung kita berjalan dengan lancar pada pagi ini. Akhwat yang anak kasih, marilah kita sama-sama terus melangkah walaupun kita lelah. Sama-sama kita terus berada dalam track marathon ini sehingga kita sampai ke penghujungnya, walaupun kita tidak tahu bila penghujung itu akan tiba. So insyaAllah sama-sama kita menanamkan azam untuk kita bergerak bersama-sama, memimpin di antara satu sama lain sehingga kita sampai ke destinasi kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita jadikan pemergian Al-Ah Syarul Aman sebagai satu motivasi untuk kita terus bergerak bersama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau mengira kami salah jika kami lupa atau kami tersalah. Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami bebanan yang berat sebagaimana yang telah Engkau bebankan kepada orang-orang terdahulu daripada kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang kami tidak berdaya memikulnya, dan maafkanlah kesalahan kami, ya Allah, serta ampunilah dosa kami dan berilah rahmat kepada kami. Engkaulah penolong kami. Oleh itu, ya Allah, Kau tolonglah kami untuk mencapai kemenangan terhadap kaum-kaum yang kafir. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau Maha mengetahui bahawa hati-hati ini telah berkumpul kerana masih bertemu untuk mematuhi perintah-Mu.
bersatu memikul beban dakwahmu. Hati-hati ini telah mengikat janji setia untuk mendaulat dan menjunjung syariat-Mu. Maka Kau iratkanlah ya Allah ikatannya. Kekalkanlah kemesraan antara hati-hati ini. Tunjukkanlah kepada hati ini akan jalan yang sebenar. Lapangkanlah hati ini dengan limpahan iman, keyakinan dan keindahan tawakal kepada-Mu. Seandainya Engkau mentakdirkan kami mati ya Allah, maka Kau matikanlah pemilik hati-hati ini sebagai para syuhada dalam memperjuangkan agama-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, Engkaulah sebaik-baik sandaran dan sebaik-baik pemberi pertolongan ya Allah. Kau pemudahkan urusan kami ya Allah. Kau mudahkan urusan kami ya Allah dalam menyampaikan dakwah dan risalah-Mu kepada mereka yang berada di bumi sedang ini ya Allah. Ya Allah, tiada kuasa yang layak, tiada kuasa kekuatan kami ya Allah, melainkan dengan kekuatan yang Kau berikan kepada kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum. Borongnya. MC dah tak ada, so saya tampau dah sekali kerja MC ya. So dengan itu saya mengucapkan tahniah kepada semua ahli wanita ikram sedang, tahniah untuk diri sendiri, dan juga kepada AJK wanita ikram sedang yang telah bertukar lumus dan menunjukkan prestasi yang sangat baik insyaAllah. Dan kita insyaAllah kita tangguhkan dulu Mesyuarat Agung Wanita Ikram Sedang untuk sesi 2025 dengan tasbih Lahor dan surah Al-As. Tasbih untuk mesyuarat dah habis mesyuarat wanita, boleh habis okey. Cuma minta ada pendaftaran lagi ke untuk Mesyuarat Agung Ikram? Ada pendaftaran semula ke atau penggunaan pendaftaran yang sama? Online. Ada QR kat situ. Yang sama lah, yang tadi pagi punya lain okey, akhwat kena sign semula untuk pendaftaran AGM Ikram Sedang. Mohon gerak. Kalau tak, dia macam ni lah, gerakkan paper tu. Kalau tak gerak. Gerakkan paper tu, boleh duduk di tempat masing-masing. Dan kita lepas ni mungkin akhwat mesti bergerak ke belakang sikit untuk memberi ruang pada ikhwan gerak dekat depan lah.